pentingnya peranan bapa ini pertama sekali dalam membentuk pemikiran dan akidah anak-anak. Kalau ditanyakan kepada Saidina Umar Al-Khattab, apa peranan bapa ni? Dia kata ada 3. Saidina Umar Al-Khattab kata, yang pertama, berikan nama yang baik kepada anak. Yang kedua, carikan ibu yang baik untuk anak, isteri kita lah. Yang ketiga, yang paling penting sekali, ajarkan anak Al-Quran. Ajarkan anak Al-Quran. Jadi nak ajarkan anak Al-Quran, nak fahamkan dia dengan sumber rujukan utama kita dalam hidup ni, peranan bapa kat situ sebenarnya. Kami kalau tengok dalam suasana keluarga kami di Profas ni ya, sebenarnya kita letak dua kita nampak apa yang kami belajar daripada Abah Profas. Dua kita nampak peranan utama ayah ni. Pertama, dia merupakan seorang susuk tubuh yang menjadi rujukan anak-anak dia. Dialah merupakan contoh yang boleh anak-anak dia ikuti. Abah kami menerapkan sifat kepimpinan dalam dan luar rumah. Dia memang sibuk, dekat luar rumah memang sibuk. Dia aktif dalam masyarakat sebenarnya, aktif dakwah dan sebagainya. Dalam rumah pun kita merasai kehadiran dia sebagai seorang pemimpin dalam rumah juga. Kita rasa, walaupun kadang masa dia tu sekejap, tapi keberadaan dia tu dirasai. Bukan dia duduk main phone ke, tak. Memang masa dia tu kadang kejap, tapi kita rasa, kita seronok, excited nak jumpa. Biarkan ayah memang sibuk di luar, tak apa. Biar anak-anak dia nampak satu hari nanti aku juga akan menjadi aset rumah sebagaimana ayahku. Memang itu peranan dia. Biar anak-anak kita membesar dengan melihat tu. Dalam masa yang sama, masa dengan anak kita tu bagi hak sepatutnya. Nabi Ibrahim jumpa dengan Nabi Ismail sekejap je. Lama dekat mana? Dia lama duduk dekat Palestin tu. Dia jumpa sekejap, dia sampaikan ayat Allah, sampaikan perintah Allah. Nabi Ismail taat. Sebab apa? Kagum dia dengan bapa aku seorang pendakwah. Sebab itu pertama sekali, anak kita melihat ayah dia sebagai contoh dalam dan luar rumah. Itu yang kami buat. Itu yang kami lihat daripada ayah kami, susuk tubuh ayah kami. Itu yang pertama. Dan kalau kita tengok, saya suka sampaikan macam mana ya, dalam kesibukan kita bekerja ni, kalau kita tengok kisah Nabi Musa AS, macam mana baginda ni, kita tengok kisah dia tu, dia bekerja 10 tahun waktu tu. Bekerja 10 tahun, tapi apa berlaku? Allah cuma catatkan kisah dia bekerja 10 tahun tu hanya 1 ayat sahaja dalam Quran. Allah kata apa? Falamma qada Musa al-ajal. Dan setelah itu masa Musa bekerja itu pun berlalu. Itu je, cerita 10 tahun itu je Allah sebut. Tapi bila dia pergi berjumpa dengan Fir'aun, kan, yang mungkin ulama' berpendapat mungkin masih dalam 4 jam, setengah hari, 1 hari, macam tu je. Tapi kisah dia berjumpa dengan Fir'aun tu, Allah catatkan hampir setiap surah dalam Quran. Walaupun masih sekejap. Nampak nilai di sisi Allah tu macam mana kita ni orang yang hina, yang penuh dosa ni, Allah muliakan kita dengan dakwah, dengan kerja-kerja dakwah ni. Allah tahu kita ni memang hina. Sebab tu waktu belum mula kita nak diciptakan, apa malaikat kata? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Adakah kau nak cipta di bumi ni orang yang membuat kerosakan, yang menumpahkan darah, sedangkan kami ni orang yang bertasbih memuji engkau? Allah kata apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku tahu benda yang kamu tak tahu pun. Aku muliakan manusia yang hina, yang buat dosa ni dengan kerja-kerja dakwah ini. Jadi biar anak kita melihat kita sebagai susuk tubuh da'i. Dalam kesibukan kita bekerja pun kita masih lagi berperanan dalam di tengah-tengah keadaan kondisi umat hari ini. Itu pertama. Yang kedua apa dia? Yang kedua ialah dari sudut sokongan ekonomi untuk keluarga. Ini sangat penting. Saya boleh katakan kalau seorang bapa itu mampu menampung keadaan ekonomi keluarga dia sehingga membolehkan isteri dia untuk memberi tumpuan khusus kepada anak-anak tanpa perlu bekerja, dia dah menyelesaikan lebih kurang dalam 70 ke 80% permasalahan rumah tangga dia. Yang penting dia bekalkan dengan ilmu agama tadilah. Itu pertama. Benda yang kita cerita secara teknikal. Kalau dia boleh peruntukkan macam mana Umi buat awal-awal tu, insya-Allah banyak benda dah settle kat situ. Kita dah letak full timer
untuk tengokkan anak-anak kita ni. Kita cerita pasal projek, bukan projek biasa-biasa. Kita nak buat bangunan 30-40 juta, kita boleh buat proposal tebal-tebal, berapa ramai pekerja-pekerja dekat company tu. Tapi ini projek nak membina anak syurga, takkan tak boleh letak seorang full timer. Itu nak cerita tentang macam mana dia kawal ekonomi tu. Maknanya kalau dia boleh bagi sokongan ekonomi yang baik, itu dah sudah cukup bagus. Kami nak kata memang kita bukanlah orang yang kaya lah sebenarnya. Kami beli rumah pun di usia yang dah lewat, dah 40 lebih dah waktu tu, kan, berbanding adik-beradik Umi umur awal 30-an, tengah 30-an dah ada rumah sendiri waktu tu. Itu zaman rumah murah dulu kan, tanah-tanah murah dulu. Tapi kami lambat dapat rumah waktu tu. Jadi kita pun waktu tu orang kata memang sederhana lah, hidup sederhana, berpindah gandah, macam orang nomad lah waktu tu kan, sekejap kat sini, sekejap kat sini, sekejap kat sini. Tapi keuangan tu pergi banyak dekat mana? Pendidikan. Tak kisahlah macam mana pun, pelaburan utamanya dekat pendidikan anak-anak. Sebab itu pelaburan yang paling berbaloi sekali, tak pernah merugikan setakat ni. Untuk pendidikan anak-anak, duit tu banyak biar keluar untuk pendidikan anak-anak. Jangan pernah lokek. Sebab tu kami hantar ke sekolah, orang kata sekolah private ni mungkin mahal yuran dia. Kawan-kawan ayah saya, abah kami waktu tu, ramai yang dah stop keluarkan anak-anak dia. Tapi abah teruskan lagi sampai hujung. Kadang-kadang bukan tebal muka, pergi sekolah tu, saya waktu tu pergi cek tendang, tebal muka kita macam Suhail. Patutlah kamu ni macam tak berberkat sangat ilmu, cek tendang rupanya. So kita pun macam minta maaf cikgu, nanti saya tanyakan semula. Kan, waktu nak pergi Yaman tu, sekarang ni dah tak boleh pergilah Yaman, dah perang besar, ni cerita dulu. Waktu kami pergi Yaman tu, asalnya memang abah baru nak start ada duit sikit. Waktu tu dia masuk saham kawan dia buka restoran. Bila Aiman kata nak pergi Yaman, dia tebal muka jumpa kawan dia, boleh minta balik tak duit tu? Anak saya nak sambung belajar. Jadi dia guna apa yang dia. So pelaburan first kali, kalau kita boleh buat tabungan, pertama sekali kita peruntukkan tabungan pendidikan untuk anak-anak tu, mesti ada. Itu yang kita buat hari ini lah, insyaAllah. Jadi peranan bapa kita nampak itu. Pertama dari sudut menjadi sudut tubuh da'i di dalam dan luar rumah. Dan yang kedua ialah dari sudut menjadi tanggungjawab utama dia untuk menafkahi anak-anak tu dan memberi pelaburan pendidikan yang mencukupi untuk anak-anak sebenarnya, insyaAllah. Itu tentang peranan bapa tadi ya, yang kita sebut tadi. Dan soalan kedua Umi, genetik anak-anak cerdik ni, macam saya pun orang kampung juga. Tapi macam mana Umi? Mungkin boleh cerita sikit. Umi 5 anak bermacam-macam ragam. Ada yang cerdik, Umi mengaku. Ada yang sederhana, ada yang malas. Dia cerdik tapi dia malas belajar pun ada. Jadi Umi nampak antara yang membantu sangat dalam anak-anak ni belajar akademik ni, bila dia ada basic hafazan tu. Dia membantu memudahkan pemahaman. Macam mereka bila dah setahun, dalam masa setahun hafaz Quran, dan tahun kedua tu dia orang keluar pertengahan tahun. Program 2 tahun tapi dia nak kejar balik akademik. So bulan 6 dia keluar untuk masuk form 4. Tapi hujung tahun nombor 1. Form 5 ambil 14 subjek, 15 subjek, A semua. Maksudnya akademik ni insya-Allah boleh kejar. Sebab asas dia kan dengan proses hafazan tu kan mempermudah dia memahami pelajaran biologi, all the istilah, math semua tu pertengahan tahun boleh kejar balik. Jadi Umi nampak ini asas yang memang kita galakkan lah kan. Sebab tu di Yaman mereka belajar hafazan dulu. Dia panggil sistem piramid terbalik kan. Dia Al-Quran dulu, Al-Quran hafazan. Kemudian barulah subjek-subjek yang lain. Dia piramid terbalik. Sebab dia kata asas Al-Quran tu membantu memahami dengan mudah ilmu-ilmu yang lain. Jadi Alhamdulillah. Tapi ada juga anak Umi yang perlu pertolongan Umi. Memang dia tak sederhana pelajaran. Jadi Umi mainkan peranan.
Duduk sebelah dia, Umi belajar balik kan. Subjek-subjek yang dah tinggal 20 tahun, 30 tahun dulu, saat nak hantar quotation, mereka tak tak selesa lah, kadang buang masa kan. So Umi sendiri ajar dia. Umi download kata-kata soalan, buat sama-sama, belajar balik dan check soalan-soalan yang mereka jawab tu. Kalau mereka salah, kita tak betulkan, nanti dia buat kesalahan yang sama. Jadi memang spend time banyak dengan mereka. Dan mereka nampak usaha kita. Daripada yang malas pun kan boleh at least dia kata mak dia berkorban to that extent, at least result dia yang baik ni untuk mak dia, kalaupun bukan untuk aku, untuk mak aku kan. Dia appreciate usaha kita. Tapi memang kena ikhlasnya kita bersama anak-anak kan. Kita memang give all out lah, the best for our children. Hasil tu later, serah pada Allah. Berjaya, Alhamdulillah. Tak berjaya, at least kita rasa happy kan, kita dah buat yang terbaik untuk anak-anak kita. Jangan ada macam favoritism kan, anak emas kan, yang ni tak berapa cerdik ni kita ketepikan, kita fokus pada yang cerdik. No, pada Umi semua sama. Yang nakal pun nilai yang sama, yang baik pun nilai yang sama. So anak-anak Umi masing-masing rasa mereka anak emas kan. Sebab kita bagi sama rata kan. Walau nakal lah, kita layan dengan kerenah dia, layan dia. Dan akhirnya InsyaAllah dia akan orang kata baik terkawal lah. Kalau nakal pun terkawal lah. Dan ada anak-anak Umi memang ni lah, mempeningkan kepala ada. Yang seorang tu dia tak suka bahasa Inggeris. Seorang anak Umi tak suka bahasa Inggeris. Dia rasa tension sangat, stres sangat. Dia kata kenapa ada tak sekolah kat Malaysia ni tak ada belajar bahasa Inggeris. Tetapi